والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id karangan Al-Syekh Al-Allamatu Daud Ibn Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita membicarakan berkaitan tentang kelebihan malam hari raya fitrah, muka surat 117. 6 baris daripada atas, muka surat 117, 6 baris daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Adapun kelebihan malam hari raya fitrah, sebab apa hari raya ni dinamakan Aid? Sebab apa dinamakan hari raya ni ialah Aid? Ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama. Pandangan yang pertama menyatakan summiyal Aidu Aidan litakarrurihi kulla amin. Hari raya ni nama dia Aid kerana dia berulang-ulang tiap tahun. Tiap tahun dia berulang. Ada ya'udu Aid, mana berulang balik. Litakarrurihi kulla amin, dia berulang-ulang tiap tahun. Oleh sebab itulah ia dinamakan Aid. Aid. Pandangan yang kedua menyatakan bahawa sebab apa ia dinamakan hari raya ini Aid? Wa qila li kasrati awaidillahi fihi ala ibadihi. Pada hari raya itu banyaknya perkara-perkara yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia, terutama pada hari raya Aidul Fitri, kerana telah beribadat selama sebulan pada bulan Ramadan, maka berbagai-bagailah jenis pemberian daripada Allah Ta'ala. Allah ampunkan dosa, Allah kembalikan ia kepada fitrah semula jadi, Allah mustajabkan doa dia, kembali ia seperti ia baru dilahirkan, dan kembali pula boleh makan dan minum semula. Maka dia beribadat dikembalikan pada hari raya Aid ini kerana ia biasa bangun malam tahajud. Maka di antara kelebihannya, lepas bulan Ramadan biasa dah qiyamul lail kerana telah diberbiasakan. Jadi lita'awud, kerana sudah menjadi biasa pada bulan Ramadan bersedekah. Keluar bulan Ramadan pun maka Allah kembalikan dia menjadi kebiasaan bahawa dia suka bersedekah. Maka Allah kembalikan dia menjadi kebiasaan pada hari raya ini, dan seterusnya dia biasa qiyamul lail. Maka dia biasa sembahyang sunat, dia biasa lagi membaca Quran, dia biasa lagi sembahyang berjemaah, dia suka sembahyang sunat berbagai-bagai li anwa'il mutanawwi'ah,
berjenis-jenis amalan-amalan ni sudah menjadi ta'awud, sudah menjadi biasa. Oleh sebab itu dinamakan Aid. Kalau kita masuk hari raya dan hari seterusnya tidak menjadi ta'awud, menjadikan kebiasaan, mana kegagalan kita pada bulan Ramadan sebelum ini. Kalau sebelum ini rajin sembahyang sunat, bila masuk hari raya habis semua, kira jamuan hari raya aja. Ni kali ni memang lepas geram ni orang, lepas geram. Jadi kalau kita ikut juga rentak seperti orang biasa, hanyutlah kita. Jadi Aid itu tidak menjadikan, sebenarnya di sisi Islam tidak menjadikan ta'awud, menjadikan kebiasaan kepada seseorang hamba Allah yang telah dididik oleh Allah selama sebulan. Oleh sebab itulah ulama menyatakan bahawa ketika itu bila masuk saja Aid, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada suatu kebiasaan yang melakukan ibadat. Tapi kalau sebelum ini pada bulan Ramadan juga tak biasa, orang sembahyang sunat tarawih dia tak sembahyang sunat tarawih. Orang sembahyang sunat tarawih dia pakat suka main merecut dengan anak beranak, dengan cucu. Datuk tua bangka pun main merecut dengan cucu, main bunga api. Orang pergi sembahyang tarawih, orang pergi sembahyang qiyam, maka sibuk main bunga api dengan cucu sampai pukul 1, terus hilang qiyam semua. Jadi biasanya besok akan datang iaitu main meracun, main bunga api je lah. Ini disebut oleh ulama sebab apa dinamakan Aid. Dan seterusnya ulama menyatakan pandangan yang ketiga, li'audis sururi bi'audihi. Sebab apa ia dinamakan Aid, hari raya? Kerana kembalinya kegembiraan, kembali kegembiraan, gembira kerana seolah-olah kembali balik kepada fitrah semula, jadi seolah-olah seperti baru dilahirkan. Ada orang gembira sebab boleh makan, seperti biasa. Ada orang gembira sebab boleh makan dan minum pada siang hari. Tapi kegembiraan orang yang beriman kerana gembiranya dapat melakukan balik ibadat dengan sempurna dan seolah-olah baru ia dilahirkan daripada perut ibu dia. Dan seterusnya kata ulama, dinamakannya Aid, summiyal Aidu Aidan li'anna al-mu'minina 'adu min ta'atillahi wa hiya siyamu Ramadan ila ta'ati rasulih wa hiya siyamu sittin min Syawal. Sebab apa dinamakan Aid? Sebab orang yang beriman ini kembali daripada taat kepada Allah kepada taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan taat kepada Allah. Taat kepada Allah kerana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim bahawa puasa ni difardukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, difardukan kamu puasa. Jadi dia puasa pada bulan Ramadan ni kerana itu perintah Allah. Taat pada Allah. Habis taat pada Allah selama sebulan. Orang sepatutnya lagi suka dapat puasa lagi, tapi orang sekarang ni lebih suka kalau hari Isnin raya. Rata-rata orang tanya, Ustaz betul ke Isnin raya? Tunggulah hari ni, tunggu hari ni. Orang masa sedih meninggalkan bulan Ramadan, dia nak kira raya aja. Orang yang beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah pada bulan Ramadan kerana itu perintah Allah. Kembali pula pada hari raya ini taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, raya sehari aja. Selepas itu dia berpuasa 6 hari. Kerana taat kepada, kembali pula taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa siyamud dahri, seolah-olah sepanjang masa dia berpuasa. Ada orang terjemahkan siyamud dahri seperti puasa setahun. Buatlah kalkulasi puasa ni iaitu 30 hari, jadi 60, kemudian campur pula 300, jadi 360. Kerana berpuasa 30 hari jadi 300 campur 6 hari, itu kalau puasa 30 hari.
Kalau kata puasa 29 hari, kalau orang kira sekarang ni, dia kata puasa 30 hari kali iaitu jadi 300. 10 jadi 300 satu hari, campur 6 hari jadi 60, 360 hari sama seperti 1 tahun. Tapi kalau beria-ria sangat nak puas, nak raya hari Isnin, jadi 29, jadi 290. Jadi kalau kita katakan seolah-olah puasa 1 tahun, bermakna puasa ni kena 30 hari lah. Begitu. Ada puasa 30, ada puasa 29. Mana ada ulama terjemahkan sepanjang tahun, seolah-olah siyamud dahri, selama-lama ni macam kita berpuasa. Ada orang terjemahkan dia seperti sebulan, setahun. Dahrun ini tidak memberi maksud 1 tahun. Setahun boleh jadi sana, setahun boleh jadi am. Tapi Nabi SAW tak sebut siyamu sana, siyamu am, tetapi siyamu dahri, seolah-olah sepanjang masa dia puasa. Mana tak perlu nak campur-campur, tak ada. Tahu ke campur 30 boleh jadi sampai 300, 60 kali 10 jadi 60, jadi 360. Itu kita punya andaian. Tadi bismillah di sisi Allah Ta'ala, ada ulama hadis menguraikan siyamud dahr, seolah-olah selama-lama sampai mati kita ni seolah-olah seperti puasa, iaitu kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 6 hari. Kita ni berpuasa 6 hari selepas 1 Syawal. 1 Syawal. Malaysia ni, kita ni lah, kita semua ni puasa ujung-ujung sekali. Dia lagi ujung, lagi banyak orang panggil ada rumah ni pula rumah terbuka untuk menyambut hari raya, sana pula dengan sate, sana pula ada dengan lemang. Lama ujung-ujung baru nak puasa, ujung-ujung lambatlah taat pada Nabi. Taat pada Nabi tapi ujung-ujung campur untuk satu hari. Sabtu tak boleh puasa, jamaah raya. Hari Ahad tak puasa, jamaah hari raya. Hari Isnin boleh. Hari Selasa jabatan pula jamuan hari raya. Hari Rabu ini pula jamuan hari raya. Jamuan ini pula lebuh habis. Taat pada Nabi. Tak nama Eid. Eid ni iaitu habis sahaja hari raya terus puasa. Maka orang inilah dinamakan orang betul-betul Eid, kerana kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah dinamakan Eid mengikut pandangan ulama dalam menghuraikan Eid ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna pada tahun ini kita ada kelainan sikitlah. Biar ada kelainan sikit cara kita menyambut hari raya, sebab kali ini orang gairah sungguh nak sambut hari raya. Jadi kita kena ada kelainan sedikit daripada orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pandangan ulama lain pula menyatakan bahawa dinamakan Eid ini. Sebab apa nama Eid? Wa qila ya'udu kullu sanatin bi farhin jadid. Kerana kembali tiap-tiap tahun kegembiraan, kegembiraan yang baru. Dah 2 tahun tak boleh raya ni, beramai-ramai. Tahun ni memang sungguh seronok betul. Memang sungguh seronok. Kalau kita di Melaka ni memang meriah. Pergi jalan Hantuah sesak habis. Pergi ke Giant, pergi dekat Maidin sampai parking dekat 2 km. 1 km habis keliling penuh. Memang raya sungguh kali ni. Farhun jadid, kegembiraan yang baru. Pandangan seterusnya ulama menyebut li'anna fihi awaidal ihsan wa fawaidal imtinan minallahi ta'ala ila ibadihi, iaitu perbagaian ihsan Allah dan banyaknya faedah-faedah pemberian Allah kepada orang, kepada hamba-hambanya pada hari tersebut. Ini kita tahu apa yang Allah nak beri.
Berbagai-bagai Allah berikan pada hari tersebut, yang mana pada malam hari raya dinamakan Lailatul Jaizah. Itu hari satu pemberian hadiah daripada Allah. Siapa yang berjaya dapat hadiah dia baik. Siapa yang puasa ni biasa-biasa aja, dapatlah sagu hati, kain pelikat, itu kira bagus. Kain pelikat, orang ni dapat macam-macam. Ada orang langsung tak dapat, dapatlah pen sebatang. Dapat itu pun kira bagus. Daripada langsung nama pun tak tersinarai. Maka oleh sebab itu berbeza-beza pemberian Allah, ihsan Allah dan juga kurniaan Allah pada hari tersebut. Kita sambung balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih pada hari Id 300 kali, barang siapa yang baca pada hari raya subhanallah wa bihamdih yaumal Id 300 marrah, sebanyak 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimin dakhala fi kulli qabrin alfu nurin wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfa nurin. Maksudnya barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih pada hari raya, berapa kali? 300 kali. Kemudian dihadiahkan bagi orang yang mati daripada muslimin. Kemudian kita hadiah kepada orang Islam, dimasukkan di dalam tiap-tiap kubur 1000 nur, maka Allah berikan cahaya kepada orang yang ada dalam kubur ni, dia kata sebanyak 1000 cahaya, mana Allah terangikan, dan dijadikan Allah Ta'ala baginya pada kuburnya apabila ia mati. Besok orang yang baca ni pula, bila dia mati, Allah terangkan pula di dalam kuburnya 1000 nur. 1000 nur. Banyak kitab-kitab membawa hadis ini walaupun tidak ada sanad. Tidak ada sanad. Kita yakin dengan pengarang kitab, mereka ni lebih alim daripada kitab. Kalau orang sekarang ni dia tak apa alim, bagi komen hadis-hadis, bila orang bagi pula ada orang jumpa, dia tarik balik. Contohnya baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, pakak semua pun kata hadis ni dhaif. Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar doa makan ni, orang ni pun kata dhaif, orang ni pun kata dhaif. Yang bukan ustaz pun nak bagi, nak jadi ustaz. Macam jadi ulama hadis. Orang mengaji hadis ni puluh-puluh tahun, ni baru 2-3 hari belajar ilmu hadis, oh hadis ini telah didhaifkan, disebut ini. Itu pun tengok dalam internet sebab ada terjemahan. Bila ada orang bagi komen, Syekh Albani kata dhaif apabila doa itu dibaca waktu bersetubuh. Syekh Albani dia sebut dalam kitab dia takhrijkan, dia ada 2 tempat. Satu tempat bahawa hadis ini dhaif. Dhaif dia sudut riwayat yang menyatakan sunat baca waktu bersubuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Syekh Albani kata ini dhaif. Kemudian Syekh Albani urai pula lagi dalam bab yang lain bahawa doa ini adalah sahih, iaitu doa ketika nak makan. Jadi kita ni tergesa-gesa bahawa kata hadis yang dhaif sebab baca satu jilid Syekh ni kata dhaif, kita pun kata dhaif, telah didhaifkan oleh Albani, telah didhaifkan macam-macam lah. Sebutlah nama sanad. Sanad tu cerita bab bersetubuh, bukan bab makan. Oleh sebab itu kalau ustaz-ustaz muda-muda ni tak payah percaya lah, tak payah percaya, sebab dia belum sampai ilmu itu. Kita tak apa percaya sebab dia salah nakal. Contoh kalau kita buka kitab Muwatta, Imam Malik,
diriwayat kepada Sayyidina Ali bahawa sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Adalah kita Muwatta, sanad dia sahih. Macam mana pula kata dhaif? Dhaif. Ada pun riwayat Ibnu Sunni, itu ia lemah di sudut riwayat Ibnu Sunni, tapi riwayat Sayyidina Ali bukan hadis yang lemah. Jadi kita ni dia betul mahir, bukan maknanya jenis-jenis cap ayam semua ni. Jenis-jenis cap ayam ni tak payah percaya, sebab dia cepat tertasarruk, tergesa-gesa. Oh, riwayat daripada Ibnu Sunni bahawa sesungguhnya terdapat nama sekian-sekian. Memanglah daripada Ibnu Sunni riwayat itu dhaif, tapi daripada Sayyidina Ali riwayat dia sahih. Maka kita kena faham sungguh. Orang Arab kata mulim, mengetahui sungguh bahawa boleh kata. Jangan kita menipu dan jaga kita mendustakan Nabi SAW. Ini tak betul, ini dhaif, ini hadis maudhu'. Kita pun bukan mahir dalam bab itu. Lebih baik dia. Ulama-ulama ni dia lebih alim. Walaupun riwayat tidak disebut sana, tapi saya tengok banyak kitab yang meriwayatkan tentang mendatangkan hadis ini, bahawa sesungguhnya mempunyai kelebihan mereka yang baca pada malam hari raya subhanallah wa bihamdih. Dia nak hadiahkan. Kita bolehkah hadiah? Boleh hadiah. Hadiah pada Nabi pun boleh. Nabi SAW boleh nak terima selawat? Ya boleh. Nabi SAW selawat pun boleh sampai. Apatah lagi kalau kita baca Quran. Apatah lagi baca Quran. Kalau kepada si mati tak boleh sampai pahala, tak payahlah sembahyang jenazah. Tak payah sembahyang jenazah, tu doa je. Kenapa bila kita sembahyang jenazah ada baca surah Fatihah, kemudian kita ada baca selawat, kemudian kita baca doa? Itulah menunjukkan bahawa bacaan Fatihah kita juga memberi manfaat kepada si mati, selawat juga memberi manfaat kepada si mati. Kalau kata doa saja, dah tentulah Nabi ajar baca doa aja. Dan semayang juga memberikan manfaat kepada si mati. Kalau semayang tak perlu semayang, tak payahlah semayang, macam baca doa. Orang sekarang ni kata baca tahdah, baca talqin itu bid'ah lah apa semua. Yang pergi ceramah atas kubur tu boleh pula. Saya belum pernah jumpa lagi riwayat daripada dulu sampai sekarang. Tunjukkan kitab mana boleh ceramah atas kubur. Tunjuklah. Boleh tazkirah atas kubur ni, ceramah pula tu. Dalam keadaan berceramah sana, berceramah sini. Mana dalih? Kalau orang baca talqin dia kata tak betul, yang dia berceramah tu mana betul? Dan inilah bahaya di zaman-zaman sekarang ni. Dalam dia kata ini sudut tak betul, tapi dia buat sendiri pun tak betul. Ini kena jaga-jaga di akhir zaman ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita sambung lagi. Kata Imam Zuhri rahimahullah taala, kata Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca pada tiap salah suatu daripada hari raya, sama ada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, baca ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadirun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, di kalangan tabi'in ini, siapa baca ni, sama ada hari raya fitrah ataupun hari raya Idul Adha, berapa banyak nak baca? 400 kali. 400 kali. Bila nak baca tu? 400 kali tu dahulu daripada semayang hari raya, sebelum semayang hari raya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 400 kali. Kelebihannya, dikahwinkan oleh Allah Ta'ala akan 400 hurul ain. Jadi orang yang baca ni, Allah kahwinkan dia dengan 400 bidadari. Kalau perempuan baca, maka Allah berikan kedudukan dia lebih mulia daripada bidadari kalau dia masih lagi menjadi isteri kepada suami dia. Dia ketua kepada segala bidadari. Lagi hebatlah dia. Walaupun kita dah tua nampak kod sini, besok dalam syurga kalah bidadari. Makcik ni lagi lawa daripada bidadari. Lagilah lawa. Suami dia kata, oh, isteri aku lagi lawa daripada bidadari sebab dia ketua kepada bidadari. Dan seterusnya lagi. Dan seperti ia merdekakan 100 raqabah, iaitu 100 orang hamba abdi yang telah dimerdekakan dan diwakilkan oleh Allah Ta'ala dengan dia malaikat. Kemudian Allah utuskan para malaikat memperbuatkan baginya berapa dusun. Kalau kita waktu hidup dalam dunia ni, kalau ada dusun, oh suka kita. Dekat-dekat nak pencen cari kebun. Kita tanam pokok pisang, tanam pokok cempedak, tanam pokok nangka, tanam pokok durian paling banyak. Walaupun kita tak sempat nak makan, tak sempat. Ada yang sempat, ada tak sempat. Ini kalau hari raya, sebab dulu yang tanam tu arwah ayah tanam, tak makan hari raya ni, teringat arwah ayah tanam, sedih, takbir pun menangis. Nangis terkenang ayah, terkenang kalau ada ubat wajib durian, tak jadi nak makan. Maknya tak jadi nak makan. Mak, makanlah wajib. Aku tak lagi nak makan, teringat arwah ayah kau. Ni durian arwah ayah kau yang tanam, tak jadi nak makan. Walaupun tak sempat. Jadi kita kalau ada kebun ni seronok, apatah lagi kebun dalam syurga. Apa yang ditanam oleh malaikat ni, cuba kita tengok. Allah utuskan malaikat ni memperbuat baginya berapa dusun dan ditanamkan mereka itu baginya berapa pohon kayu. Macam-macam ni pohon kayu hinggalah hari kiamat. Sampai hari kiamat banyaknya pokok macam-macam jenis, bukan duku lansat, bukan lagi buah buah nangka, buah cempedak, macam-macam lah. Kalau sekarang ni kita buah-buah yang jangan jumpa buah sentul, buah rambai. Dulu tak laku rambai, sekarang jangan main-main rambai. Buah sentul dulu tak ada orang nak ambil buah sentul, habis bersepah je. Sekarang ni sekilo dekat RM10, beli 4 biji dah sekilo. Kempunan punya pasal kita makan. Jadi di bulan akhirat besok banyak dah pokok-pokok, apa yang kita teringat semua ada, kerana kelebihan membaca zikir ini. Kata Imam Zuhri, apa Imam Zuhri sebut? Berkata Imam Zuhri, kata Imam Zuhri radhiyallahu anhu, tiada aku tinggal akan dia masa aku dengarkan dia daripada Sayyidina Anas. Dia kata aku tak pernah tinggal baca tasbih ini sebenarnya aku dengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Mana semenjak dia dengar daripada Sayyidina Anas, aku tak pernah tinggal. Mana sampai dia meninggal dunia, membaca sebanyak 400 kali sebelum menunaikan semayang hari raya. Takbir. Kita bertakbir pada malam hari raya, kita bertakbir sebab Nabi SAW telah bersabda, zayyinu a'yanakum bitakbir,
hiasilah hari raya kamu dengan takbir. Dan Sayyidina Anas juga meriwayatkan, zayyinu al-aidaini bit-tahlili wat-taqdisi wat-tahmidi wat-takbir. Hiasilah dua hari raya kamu dengan tahlil, la ilaha illallah, wat-taqdis, subhanallah subhanallah, wat-tahmid, alhamdulillah alhamdulillah, wat-takbir, Allahu akbar Allahu akbar. Jadi dalam bacaan yang kita baca merangkumi semua, bermula dari subhanallah wa bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW telah bersabda, hiasilah hari raya kamu dengan bertahlil, dengan membaca subhanallah, dengan membaca alhamdulillah, dengan membaca Allahu akbar Allahu akbar. Menerusi hadis ini, ulama kita yang terkenal yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Rawdatul Talibin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, takbiru Lailatul Fitri afdalu min takbiril adha, wa salatul idain afdalu min salatin nafilati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut takbiru Lailatul Fitri, takbir pada malam hari raya fitrah ini Aidil Fitri ini, takbir pada malam hari raya Aidil Fitri adalah lebih afdal daripada takbir hari raya Aidil Adha. Ini budaya kita takbir ke rumah-rumah kan, ada takbir. Dia boleh bertakbir secara ramai-ramai, boleh kita ambil berkat, sebab digalakkan oleh Nabi SAW kita bertakbir. Jadi kita mudah-mudahan pada malam tu kita bertakbir. Kalau pergi ke rumah-rumah, ada juga lah orang takbir. Kalau tak ada orang datang ke rumah, tengok TV je lah, tengok TV, tukar channel ni, sembang kita. Jadi malam hari raya kita tak hiasi dengan takbir, sedangkan takbir pada malam hari raya fitrah ini adalah lebih afdal daripada hari raya Aidil Adha. Dan Imam Nawawi menyebut lagi, wa salatul idain afdalu min salatin nafilah, semayang dua hari raya ini adalah lebih afdal daripada semayang sunat yang lain. Daripada semayang sunat yang lain, semayang raya ini afdal. Itu sebab orang pergi semayang raya ni, kalau tak dapat semayang raya macam tak rasa sempurna hidup dia. Raya ni ramai orang semayang, atas surau-surau pun minta permohonan nak semayang raya, ramai. Kena satu surau tu cepat semayang, Allah, sampai orang dah habis semayang rasa tak sempurna, walaupun dia tak puasa. Oleh sebab itulah disebut oleh para ahli ulama, kita tak sempat nak baca, disebut dalam kitab kita ni, iaitu hari raya ni dia mengingatkan kepada kita, ramainya orang keluar hari raya ni mengingatkan kepada kita seperti keluarnya manusia daripada kuburnya pada hari kiamat besok. Macam-macam jenis orang. Kadang-kadang ada setengah orang ni kita pun tak apa kenal dia. Nak pergi ke masjid, pakcik duduk mana? Dia kata duduk taman. Belah mana ni? Saya pun taman tu, saya duduk situ lah. Kita pun tak kenal. Tapi hari raya dia keluar, seolah-olah keluarnya orang daripada kubur, dibangkitkan daripada kubur. Jadi bila dibangkitkan daripada kubur, nak dihadapkan hadapan Allah, ada orang yang mendapat rahmat Allah, iaitu mendapat naungan. Siapa yang dapat naungan ni diumpamakan dalam dunia ni, orang dapat masuk masjid dengan kipasnya, kipas gergasi,
tambah pula ada setengah masjid pula dengan aircon, selesa dia. Ada orang ni dia terlambat semayang di luar. Semayang di luar. Bila semayang di luar, ada yang semayang dekat tikar. Ada yang semayang tak ada tikar dan tak bawa sejadah. Sebab 1 Mei tak disyaratkan bawa sejadah. Tak disyaratkan bawa sejadah, dan saf pun boleh dirapatkan. Jadi dia pun rasa begitu, tak payah bawa sejadah. Sekarang ni tak ada sejadah dah, semayang dah rapat. Sampai-sampai apa? Dia sebab tak bawa sejadah, tikar-tikar yang dihamparkan semua dah penuh. Mayang juga, mayanglah dekat atas tanah. Ini nak umpama besok di akhirat ada orang dapat naungan Allah, naungan rahmat Allah, naungan arasy Allah. Ada orang langsung tak dapat. Ada orang langsung tak dapat. Maka ada orang dapat dalam keadaan selesa, ada orang yang tak selesa. Oleh sebab itu apabila mereka ini dipanggil nak mendirikan solat, balik ni boleh kita baca kitab kita ni. Bila disebut as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil fitri, maka ramai orang berpusu-pusu, seolah-olah senang nak mendengar keputusan daripada Allah. Jadi ketika itu dalam keadaan mereka ini gemetar, takut. Jadi disyariatkan kita ni semayang hari raya takbir banyak. Rakaat pertama dibaca 7 kali kerana mengingatkan kita di padang mahsyar besok. Takutnya pada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Rasa dalam keadaan gerun di padang mahsyar besok, gerun. Hanya boleh menyelamatkan walaupun bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau satu tasbih ini Allah terima, selamat kita. Itu baru satu. Apatah lagi banyak kita bertasbih. Oleh sebab Allahu akbar, baca tasbih Allahu akbar. Imam pun baca surah, kemudian imam baca lagi sabbihis. Nah sunnahnya sabbihis dengan hal ata. Sebab ada ayat fazakir wa zakir, seolah-olah bagi tazkirah. Maka kita dalam keadaan takut. Kemudian kita membaca memuji Allah, sehingga bila kita habis solat, ketika ini waktu yang paling takut, iaitu khutbah ini seolah-olah amalan kita akan dibaca satu persatu, seorang-seorang. Dia rasa begitu, dia akan rasa begitu, seorang-seorang. Kita ni tunggu giliran kita pula. Maka setelah selesai semua amalan ini telah dipaparkan dan dibentangkan keputusan dia, maka ada orang pun dah habis selesai, keluarlah masjid. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada sebelah belakang dan sebagainya. Inilah keputusan amalan. Ada orang dapat amalan sebelah kanan, ada orang dapat amalan sebelah kiri, ada orang yang dapat amalan daripada belakang. Habis. Fariqun fil jannati wa fariqun fin nar. Satu golongan masuk syurga, satu golongan masuk neraka. Ini di antara yang disebut oleh syekh kita, Syekh Daud Al-Qahtani, dalam kitab kita ni. Dalam keadaan kegembiraan kita menyambut hari raya, di hari itu jugalah kita mengambil iktibar dan ibrah daripada disunatkan mengerjakan ibadat sembahyang hari raya, kerana di situ ada rahsia dan juga ada yang tersirat. Kenapakah kita takbir banyak kali, kenapakah khutbah hari raya ni, iaitu selepas sembahyang 2 hari raya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Kemudian dan kata Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pada 10 tahun, lebih kurang 10 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kata aku begini dah. Maknanya itulah menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah herdik harnas, tak pernah pula nak marah-marah, nak kata suruh-suruh, begitu.
Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa rapatnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas kata, tiada aku tinggalkan dia, aku tak pernah tinggal baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhirnya 400 kali masa aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi katanya, kata Sayyidina Anas, dan lagi katanya pula, ia telah menjadikan Allah Ta'ala akan syurga pada hari fitrah. Allah jadikan syurga ni pada hari raya Aidil Fitri. Allah jadikan syurga pada hari raya Aidil Fitri. Khalaqallahu ta'ala al-jannata yaumal fitr. Mana syurga Allah jadikan pada hari raya Aidil Fitri. Dan seterusnya lagi. Itu sebab kelebihan hari raya Aidil Fitri ini mulia, kerana syurga pun dijadi pada hari raya Aidil Fitri. Dan ditanamkan syajarah tuba, dan Allah tanam dan ditanamkan pokok tuba pada hari raya juga, pada hari fitrah. Dan sembahyangnya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada Aidil Adha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Aidil Fitri ini terlebih dahulu daripada Aidil Adha. Aidil Adha. Dan dalam riwayat yang lain, Allah telah memuliakan Jibril alaihi salam dengan wahyu pada hari raya juga. Jadi di antara para malaikat ni, Jibril ni mulia sebab apa? Sebab wahyu Allah berikan supaya sampaikan wahyu ini pada hari Aidil Fitri. Dan Allah telah menerima taubat tukang sihir Fir'aun juga pada hari raya fitrah, pada hari raya fitrah. Sama balik kita, qala al-musannif rahimahullah taala. Dan daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdiri mengerjakan ibadat pada 2 malam hari raya, tiada mati hatinya pada hari dimatikan segala hati. Siapa yang hidupkan pada malam hari raya ni dengan takbir, dalam mazhab kita Imam Syafi'i takbir pun sudah memadai. Ada setengah pula golongan-golongan salaf yang disebut oleh Syekh Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, ada yang buat qiyamul lail pada malam hari raya, ada yang mereka ni memakai pakaian serba putih, menghidupkan malam hari raya. Dalam mazhab Imam Syafi'i kata, dalam mazhab imam kita iaitu Imam Syafi'i, menghidupkan malam hari raya tu, takbir tu kira menghidupkan. Kita bertakbir tu kira menghidupkan. Siapa hidupkan malam hari raya pada hari orang hatinya mati, hati dia tak akan mati setia ingat Allah. Nanti lepas raya ni dia akan datang juga semayang berjemaah seperti bulan Ramadan. Dia akan terus juga baca Quran seperti bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan ni kerja habis nak khatam. Lepas bulan Ramadan simpan Quran ni. Sebab apa jadi begitu? Malam hari raya dia silap. Sebab apa? Dengar lagu selamat hari raya, lagu dondang sayang, lagu apa, macam-macam. Kalau orang muda dengan tengok Korea lah, apa semua, hanya habis. Bila masuk bulan Ramadan, hati ni akan bila masuk hari raya, seterus jalan Syawal, hati dah mati, orang lain tak mati, dia mati. Oleh sebab itu jangan dia mati pada malam hari raya, kena jaga. Dan seterusnya lagi. Dan meriwayatkan dia oleh Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Majah dan riwayat Bazzar, barang siapa menghidupkan beberapa malam yang 5, wajib baginya syurga. Siapa menghidupkan 5 malam ni, baginya syurga, dia kata. Baginya syurga. Yang pertama kita tengok malam tarwiyah, malam ke-8 Zulhijjah. Sebab apa tarwiyah nama dia? Kalau zaman-zaman dulu lah, kalau kita pergi haji yang dulu
8 Zulhijjah ni semua kenderaan ditulis tarwiyah. Tak adalah hari itu nak pergi umrah lagi, tak ada. Teringin pula besok kita nak ukuf ni, hari ni kita nak pergi Tan'im, nak umrah, nak buat umrah, tak ada. Semua orang tarwiyah sebab orang nak pergi ke Arafah. Pada asalnya tarwiyah ini memberi maksud minum. Ray ni makna minum. Rayyan, macam orang puasa masuk dari pintu syurga, babur rayyan. Sebab zaman dahulu kala pada 8 hari bulan ini mereka akan membawa bekalan air untuk sampai ke Arafah, nanti bermalam di Mina, kemudian sampai ke bermalam di Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina. Bawa bekalan air. Bekalan air. Begitulah sebelum ini. Kemudian Siti Zubaidah telah buat pula telaga, iaitu saluran air. Ini juga di antara sumbangan kepada jemaah-jemaah haji. Mengurangkan mereka ni daripada membawa air. Sekarang ni dah menjadi masalah dah, air dah begitu banyak. Itu peringkat awal maksud tarwiyah. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan tarwiyah ini dia ambil daripada kalimah tarawwa. Apa maksud tarawwa? Takhayyala, terpinga-pinga. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi, Allah memerintahkan kepadanya bermimpi, diperintahkan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka Nabi Allah Ibrahim bermimpi ni, dia terpinga-pinga, mimpi ni mimpi betul daripada Allah ke ataupun mainan syaitan. Sedangkan Nabi ini tidak ada mainan syaitan. Jadi Nabi Allah Ibrahim tarawwa, terpinga-pinga, wahyu Allah ke ataupun ini adalah mainan syaitan. Sembelih anak lah, dah lama dapat anak, kemudian dapat anak. Biar itu mendapat anak ni Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka terpinga-pinga dia. Hari yang kedua masih lagi mimpi. Maka Nabi Allah Ibrahim tahulah ini memang wahyu Allah. Maka oleh sebab itu 9 ini dinamakan Arafah. Di kalimah Arafah yang arifu, mana tahu sungguh ini memang bukan mainan syaitan, inilah memang betul-betul daripada Allah. Hari yang ketiga Yaumul Adha, Yaumun Nahri, memang terus dilaksanakan penyembelihan tersebut. Ini pandangan Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Oleh sebab itu dinamakan tarwiyah. Yang kedua dinamakan 9 dinamakan Arafah, yang ke-10 dinamakan Yaumun Nahri, itu hari raya kurban. Hari raya kurban. Ini di antara barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, malam tarwiyah 8 lah, dan malam Arafah, malam 9 Zulhijjah, kemudian malam hari raya 10 Zulhijjah, maka mereka ni wajabat tahu jannatu, layaklah mereka ni dapat syurga Allah. Dan di antaranya malam fitrah, malam hari raya Aidil Fitri. Dan yang kelima, dan malam nisfu Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Ni 5 malam ni kalau dihidupkan, wajabat selahul jannah, layak dia masuk syurga dengan bersungguh-sungguh. Dan seterusnya lagi. Dan pada khabar apabila adalah malam fitrah, malam hari raya ni, dibangkitkan Allah Ta'ala akan malaikah, suruh turun mereka itu kepada bumi pada tiap-tiap negeri, maka berdiri mereka itu malaikat ni atas segala jalan, seluruh pelosok dunia ni, jalan-jalan penuh dengan malaikat, penuh dengan malaikat. Hanya kita yang tak nampak malaikat ni. Malaikat nampak kita, kita tak nampak malaikat. Mana itu yang kurang kita ni sebenarnya lemah. Apabila dihijabkan oleh Allah Ta'ala sehingga kita tak nampak malaikat. Sedangkan malaikat ni ada, kita tak nampak, tapi malaikat nampak kita. Dan seterusnya lagi, seluruh pelosok dunia ni, jalan-jalan semua penuh dengan malaikat. Maka menyeru mereka itu, maka menyuruhlah si malaikat, iaitu para malaikat ni, dengan suara yang mendengar akan dia oleh segala makhluk. Semua makhluk dengar.
binatang, burung, apa semua ni, kecuali yang lain daripada jin dan manusia. Jin dan ins, iaitu lain dan jin dan manusia, tak dengar apa yang disuruh oleh malaikat. Apa yang malaikat panggil ni? Maka berkata malaikat, hai umat Muhammad, keluar kamu kepada Tuhan yang amat murah. Maka apabila berhimpunlah mereka itu kepada tempat semayang mereka itu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala malaikatnya, hai malaikatku, apa balas segala orang yang mengambil upah? Allah berfirman kepada malaikat, apakah balasannya? Ma jaza'u man waffa amalahu. Apa balasan orang dah dapat menyempurnakan segala kerja dia? Apa balasannya? Allah tahu ni, tapi Allah tanya malaikat. Kemudian apa balasan segala orang yang mengerjakan ibadat ni? Ya, apa balas segala orang mengambil upah apabila bekerja amalnya? Maka sembah mereka tu, hai Tuhanku, balasnya disempurnakan upahnya. Maka firman Allah Ta'ala, saksikan sekalian kamu wahai malaikatku, bahwasanya aku senya telah jadikan pahalanya daripada puasa Ramadan itu redaku dan ampunku. Allahu Akbar. Mereka ni mendapat reda Allah. Mana pada hari raya ni Allah berfirman kepada malaikat, balasan mereka ni aku berikan reda. Bila reda ni, itu sebab kita baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bila reda Allah ni, kalau masuk syurga terus. Ketika mana penghuni syurga ditanya oleh Allah, iaitu mintalah kepadaku wahai penghuni syurga ni. Penghuni syurga dah seronok dalam syurga, dah tak tahu nak minta apa. Dalam riwayat, tak tahu nak minta apa ke Allah ni, dah seronok dah, nak minta apa lagi? Tanya pada malaikat, malaikat, apa yang kami nak minta? Tanyalah kepada nabimu. Maka bila pakat semua jumpa Nabi SAW, maka ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, kami nak minta apa lagi dalam syurga ni? Mintalah redha Allah. Mintalah redha Allah, kerana apabila sudah redha Allah, kekallah kamu dalam syurga. Kalau kita seronok-seronok dalam sebuah istana mahligai ni, tak dapat redha, cukup masa, kena keluar lah. Kita kata seronok sini dengan makan macam-macam, pergi sana pergi sini, tapi ada tempoh, cukup tempoh, kena keluar. Sebab tak diredakan selama-lama. Apabila kita mohon redha Allah, maka kekallah dalam syurga selama-lamanya. Maka mereka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kami mohon redha. Oleh sebab itu pada bulan Ramadan, kita sudah sampai penghujung Ramadan, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bila Allah bagikan redha, maka kita dalam syurga Allah berikan kekal selama-lamanya. Dan aku redha dan aku ampunkan dosanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hai hambaku, maka demi ketinggianku dan kebesaranku, tiada memohonkan kamu pada hari ini dan dalam perhimpunan kamu, melainkan aku berikan kamu, dan demi ketinggianku dan kebesaranku, sungguhnya melainkan aku tutup atas kamu segala dosa kamu selama kamu mengingatkan daku, berpaling kamu, padahal sudah aku ampunkan bagi kamu, dan senya telah aku redha, dan aku redha daripada kamu, maka sukalah segala malaikat, dan kesukaanlah mereka itu dengan kurnia Allah bagi segala umat ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bila telah memberikan redanya, maka pakat semua redha. Semua redha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutupnya, apakah hukum kita mengucapkan sesama sahabat kita taqabbalallahu minna wa minka? Ini disebut oleh ulama kita Syafi'i. Ulama kita Syafi'i menjadi adat di kalangan orang, dia kata, sebagaimana yang dilakukan oleh orang awam, memberikan tahniah pada hari raya, Pandangan setengah ulama, annahu mubahun la sunnatun wala bid'atun. Dia harus, kata Imam Hafiz Al-Munziri, ianya harus,
dia bukan sunat dan bukan bid'ah. Manakala Syihabuddin Ibn Hajar rahimahullah ta'ala selepas meneliti secara teliti masalah ini, kita bagi tahniah ni, boleh ke tak boleh? Bi annaha masyru'iyyatun, dia kata disyariatkan. Dia kata disyariatkan pula, sebab hari itu adalah satu hari yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita pun bagi tahniah kepada sahabat-sahabat kita dengan memberikan tahniah taqabbalallahu minna wa minka. Ianya juga adalah dikirakan seperti disyariatkan berdasarkan hadis-hadis yang kita baca. Jadi ada pandangan ulama kata harus, dia bukan sunat dan bukan bid'ah. Ada ulama kata ia masyru'iyyatun. Kita doakan sama-sama kita, taqabbalallahu minna wa minka, ya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Soalannya, betulkah jika hendak puasa 6 kita mesti niatkan dalam bulan Ramadan boleh dapat 70 pahala? Wallahu alam, tidak pernah tersebut di mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak perlu ada niat sampai jadi 70. Ni mungkin mereka beranggapan niat baik Allah berikan pahala. Tetapi tidak ada mana-mana hadis yang lebih jelas menyebut sedemikian rupa. Hanya dalam hadis menyebut man soma, barang siapa yang puasa sitan min Syawal, iaitu 6 hari selepas bulan Syawal, iaitu selepas hari raya, seolah-olah ia berpuasa siyamud dahri. Itu ada hadis Nabi SAW. Boleh ke gabung, tak boleh gabung? Maka ada 4 pandangan di kalangan ulama kita mazhab Syafi'i. Bagi mereka yang boleh qada, maka qada lah dulu, itu terlebih baik. Siapa yang boleh qada, maka qada lah, itu terlebih baik. Tetapi bagi perempuan, dia masalah kalau dia nak qada dulu. Ditakuti bila dia qada datang period pula. Datang period. Kalau mana baru nak puasa 6, masuk pula bulan lain dah. Nah ya perempuan, jadi terlepaslah perempuan ni. Jadi oleh sebab itu perempuan walaupun dia belum dapat qada boleh puasa sunat. Sebab tidak ada satu riwayat pada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Siti Aisyah telah mengqadakan puasa Syawal pada bulan lain. Tak ada daripada zaman Siti Aisyah dan juga di kalangan perempuan-perempuan yang lain bahawa mereka itu mengqadakan puasa dulu baru puasa Syawal. Sedangkan Siti Aisyah pernah mengqadakan puasa pada bulan Sya'ban, menunjukkan bahawa Siti Aisyah tidak mengqadakan puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan selepas Syawal. Sebab Siti Aisyah pernah qada sebelum ketika bulan Sya'ban, mana tak qada lah. Jadi ada orang kata perlu qada, tengok situasi dalam mazhab kita. Bagi perempuan dia jadi payah nanti, kerana dia period tak menentu. Kejap dia awal bulan, kejap tengah bulan, dan kadang-kadang dia 8 hari, kadang-kadang orang dekat-dekat ini jadi period tak menentu. Ada orang sebelum ni ambil hormon, jadi masalah, tak tentu period dia. Jadi bagi perempuan diberikan kelonggaran. Tapi bagi lelaki ni sengaja tak puasa, kena qada dulu. Ini telah disebut oleh Syekh yang terkenal, iaitu Syekh Said Abdul Rahman Al-Ba'lawi rahimahullah ta'ala, membezakan di antara perempuan dengan lelaki. Jangan kita ambil sekali je sama dengan lelaki perempuan. Lain semayang pun perempuan lain cara dia. Perempuan pula menutup aurat cara dia lain, lelaki menutup aurat cara dia lain. Begitu juga di sudut puasa ni. Kakak-kakak dan semua ni takut terlepas pula nanti bila nak qada lah apa semua ni, datang pula period langsung tak merasa. Boleh terus puasa 6 dan selepas itu qada lah. Lepas itu qada. Ini pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan seterusnya, adakah amalan sunat solat sunat tasbih selepas isyak malam pertama bulan Syawal, adakah sunat? Ini telah disebut oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kita ini juga telah diterjemahkan. Lataiful Ma'arif menyebut beberapa amalan ulama-ulama salaf, tidak menyebut sunat. Ini iaitu nak semayang sunat tasbih pun ada orang boleh semayang sunat tasbih, ada orang tak mampu sebab ada anak beranak balik,
saudara, ada cucu-cucu balik kan. Jadi yang boleh mereka lakukan iaitu bertakbir. Oleh sebab itu Imam Syafi'i majmun, hatta Syekh Ibn Rajab Al-Hambali menakalkan pandangan Imam Syafi'i, kalau kita sama-sama keluarga berjemaah kemudian kita bertakbir, termasuklah kita menghidupkan malam hari raya. Takut kita pergi semayang sunat tasbih pula, pergi ke masjid, di rumah anak-anak pergi tengok cerita Korea, cerita apa macam-macam, langsung tak bertakbir, maka sunyilah rumah kita, tak ada orang bertakbir. Maka bertakbir bersama ahli keluarga itu dikirakan menghidup hari raya. Tapi kalau boleh pula semayang tasbih pula malam tu sama-sama dengan ahli keluarga, rumah kita punya besar, ahlan wa sahlan. Ada juga dilakukan oleh para ahli ulama sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'a al-far'u wal-usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa la tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Aya layalir rida alaina udi liyakhtar minka udi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi
وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا يا مجيب السائلين اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين واجعلنا من الفائزين اللهم
ارزقنا ليلة القدر وإحياءها وقيامها يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وارزقنا الإجابة الدعاء. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العمر والعطاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.